Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir kita memasuki surah yang baru yang namanya surah Al-Ahqaf. Iaitulah maksudnya bukit-bukit pasir. Surah ini menduduki tempat yang ke-46 daripada susunan tertib Al-Quran Al-Karim dan dibangunkan atau terdiri pada 35 ayat. Kita semua sudah maklum, para muslim muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, penyusunan Al-Quran ini merupakan satu benda yang sifatnya tauqifi, iaitulah dengan para sahabat melakukannya dengan izin ataupun dengan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebut oleh para ulama ulumul Quran. Jadi kedudukan surah ini merupakan yang ke-46 daripada 114 surah Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Ahqaf ni termasuk surah-surah Makkiyah, melainkan ada beberapa ayat disebut oleh para ulama tafsir, sebahagian mereka mengatakan ia turun di Madinah. Jadi dinamakan dengan Al-Ahqaf, iaitulah maksudnya bukit-bukit pasir, dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat dalam ayat ke-21 dalam surah ini. Ini merujuk kepada Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ini adalah tempat yang digambarkan, diterangkan bahawa Nabi Hud AS telah pun menyampaikan dakwahnya kepada penduduk di Al-Ahqaf, yang pada hari ini dinamakan sebagai Rubu'ul Khali. Kalau kita menaiki kapal terbang menuju ke Saudi, menuju ke Jeddah, maka kita akan melihat tempat namanya Rubu'ul Khali, tempat yang telah diutuskan Nabi Hud di sini. Nampaknya kaum tersebut tetap ingkar, sekalipun mereka telah diperingatan oleh rasul-rasul yang ramai sebelum itu. Akhirnya Allah SWT telah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang. Ini merupakan satu isyarat daripada Allah SWT kepada kaum musyrikin Quraisy bahawa mereka pun akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Nabi Muhammad SAW. Ikhwati fillah, pokok-pokok asas daripada surah Al-Ahqaf ini, asasnya secara umumnya perkara yang disebut di surah ini. Yang pertama, urusan keimanan kepada Allah SWT, dalil-dalil yang merupakan bukti keesaan Allah SWT, dan bahawa penyembah-penyembah berhala adalah golongan sesat. Orang-orang beriman mendapat kebahagiaan dan golongan kafir, bagi mereka ni azab. Seterusnya menjelaskan tentang bukti keimanan risalah Rasulullah SAW tidak hanya terbatas kepada manusia sahaja, malahan kepada golongan jin. Perkara kedua yang diutarakan dalam surah ini, tuan-tuan, iaitu berkaitan hukum hakam, perintah kepada manusia sepatuh kepada ibu bapa, memuliakannya, mengerjakan apa yang diridai Allah SWT terhadapnya, dan larangan menyakiti hatinya. Perkara ketiga berkaitan dengan kisah-kisah, sebagai contohnya kisah Nabi Hud AS dan kaumnya. Selain itu, tuan-tuan yang mulia sekalian, golongan yang mementingkan kenikmatan hidup dunia akan menghadapi kerugian kelak di akhirat. Orang yang beriman kepada Allah SWT dan istiqamah dalam kehidupannya, tidak ada kebimbangan bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Inilah lebih kurang pada permulaan surah Al-Ahqaf ni, akan kita terokai bersama-sama dengan izin Allah SWT, memberikan kepada kita satu pengetahuan secara umum apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam surah yang hebat ini. Dan semua ayat daripada Al-Quran Al-Karim, semua surahnya hebat-hebat belaka. Tema utama surah ni, tuan-tuan, adalah peringatan kepada kaum musyrikin yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah SWT. Serta kerana itulah surah ini dimulakan dengan pembuktian tentang pastinya berlaku kiamat, melalui penegasan bahawa alam semesta ni tidaklah diciptakan melainkan dengan kebenaran. Syekh Qutb, pengarang yang hebat itu,
dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran berpendapat bahawa surah ni sebagaimana hal-hal surah Makkiyah yang lain berbincang mengutarakan tentang persoalan akidah, iaitu keyakinan kepada Allah SWT yang Maha Esa, yang menciptakan, mengendalikan secara mutlak keseluruhan alam ini, keyakinan kepada wahyu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Jadi kepada baginda Nabi SAW diturunkan Al-Quran Karim yang membenarkan kitab-kitab suci sebelum itu, serta huraian tentang hari kemudian, balasan, ganjaran yang ditetapkan Allah SWT berdasarkan kepada perbuatan seorang dalam kehidupan dunia. Al-Biqai, ulama tafsir yang terkemuka itu, yang menulis satu kitab tafsir namanya Nazmud Durar fi Tanasub Al-Ayat was Suwar. Beliau juga berpendapat bahawa tujuan surah ni adalah peringatan kepada orang kafir dengan cara membuktikan kebenaran janji Allah SWT yang berkaitan dengan datangnya hari kiamat, yang merupakan satu kewajipan yang mesti berlaku, mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam segala perkara yang berlaku di dunia. Antara lain yang turut dibuktikan dalam ayat ini, kita akan lihat kebenaran ancaman Allah SWT untuk membinasakan golongan yang menentang, dan tiada satu pun yang dapat menghalang kehendak Allah SWT. Jadi inilah yang dibawa oleh surah Al-Ahqaf, yang merujuk kepada bukit-bukit pasir ataupun tumpukan pasir, yang menunjukkan kepada ketenangan angin dan cerahnya cuaca seperti yang pernah berlaku dalam kisah Nabi Hud. Kerana itu tuan-tuan, surah ni tidak sesuai dinamakan dengan surah Hud, dan tidak wajar pula surah Hud dinamakan surah Al-Ahqaf, kerana perbezaan tujuan pokok huraian kepada kedua-dua surah ini. Walaupun kedua-dua surah ini kita akan lihat berbincang tentang, mengutarakan tentang, menggambarkan tentang perjuangan Nabi Hud AS. Demikianlah lebih kurang huraian dikemukakan oleh Al-Biqai dalam tafsir ini. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah ini merupakan surah yang ke-65 turunnya dari sudut urutan surah-surah Al-Quran. Turun selepas surah Al-Jathiyah dan sebelum surah Al-Dhariyat. Ayat-ayatnya berjumlah 34 ataupun 35. Bergantunglah apakah Hamim itu dikira satu ayat yang berdiri sendiri, ataupun bergantung ataupun berkaitan, digabungkan dengan ayat yang kedua menjadi satu ayat, mengikut perbezaan pandangan setengah para ulama. Inilah satu mukadimah yang boleh kita fahami daripada surah Al-Ahqaf. Baik, sama-sama kita melihat ayat-ayat yang awal daripada surah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظيم. Hamim. Diturunkan kitab ini daripada Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan golongan yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka bersyarikat dengan Allah SWT dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai ke hari kiamat, dan mereka lalai daripada memerhatikan doa mereka. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, demikianlah terjemahan 5 ayat yang awal dari surah Al-Ahqaf. Jadi surah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dapat kita lihat dimulakan dengan 2 fonem. Di sudut bahasa Arab, Hamim. Samalah dengan beberapa surah lain yang pernah kita pelajari sebelum ini.
Jadi perkara ini antara lain untuk mengisyaratkan betapa golongan musyrikun tidak mampu membuat sesuatu seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran hanyalah menggunakan huruf yang mereka biasa gunakan dalam percakapan mereka sehari-harian. Ini pernah kita bincangkan pada kuliah terdahulu, tuan-tuan, bagaimana 5 cabaran yang telah Allah SWT kemukakan kepada manusia sekiranya mereka mampu untuk membawa satu menandingi Al-Quran, sama ada satu ayat, separuh daripadanya, satu surah, 10 ayat, semuanya tidak mampu mereka lakukan. Jadi ayat kedua ni, tuan-tuan, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ayat kedua pula menyebut dua sifat Allah SWT, iaitu Al-Aziz dengan Al-Hakim, bagi mengisyaratkan bahawa ia adalah kitab yang tidak ada tolak bandingnya. Ia telah mengalahkan semua ucapan ataupun kata-kata yang hebat yang pernah dikeluarkan oleh mana-mana pujangga, mana-mana ahli syair, bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa pidato yang hebat mengagumkan. Quran ini telah pun mengatasinya, sehingga semua mereka tercengang, bingung. Di kalangan mereka yang kagum sampai terpaksa datang pada waktu malam untuk mendengar sendiri dari dekat perkataan-perkataan indah yang diungkapkan itu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Al-Quran Karim ini penuh dengan hikmah daripada Allah SWT yang menurunkannya kepada orang yang tepat, mengikut cara yang tepat. Al-Aziz mengisyaratkan bahawa kuat, Al-Hakim bijaksana. Kedatangan Quran ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, datang dengan mesej yang begitu hikmah kepada golongan musyrikun. Walaupun demikian, nampaknya mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Al-Quran Karim, apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Malang sekali. Datang ayat ketiga, Ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan hak dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dan golongan yang kafir berkaitan dengan apa yang diperingatkan, sentiasa mereka berpaling. Salah satu tujuan utama kedatangan Quran, kehadiran Quran ni, tuan-tuan, adalah untuk mengingatkan manusia tentang kewajipan ataupun pastinya berlaku kiamat. Kerana dalam ayat ini menjelaskan, membuktikan ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Lihat, wa ajalin musamma, satu waktu telah ditetapkan. Semua dijadikan Allah SWT dengan kebenaran, menunjukkan kebesaran yang terpampang di sana sini dengan bukti kehebatan. Tentulah ada satu perkara yang terdapat di sebaliknya, kehendak Allah SWT yang mesti dipatuhi dan bukan berlaku secara kebetulan. Manusia ini bukan berlaku secara kebetulan, tuan-tuan, dengan generasi spontan yang telah disebut sebagai contohnya oleh orang kafir yang ingin menyesatkan manusia. Dan di atas kejahilan, kebodohan itu, ramai yang berpegang terus padanya bahawa dunia ni terjadi dengan kebetulan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tak kapal yang besar tu berjalan sendirian, tuan-tuan? Boleh tak matahari terbit pada waktunya, bulan datang pada tengah bulannya? Agak-agak boleh tak semua ni berlaku dengan kebetulan? Mustahil, tuan-tuan. Akal yang murni tidak akan mengatakan seperti itu. Jadi semua akan binasa untuk menerima balasan mereka semula, sebab disebut oleh Allah SWT di sini wa ajali musamma. Maknanya satu waktu yang telah kami tetapkan, yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah SWT sahaja. Jadi orang beriman meyakini perkara tersebut, sedangkan orang-orang kafir menolaknya bulat-bulat. Menolak sepenuhnya bagaimana kiamat ni boleh berlaku, semua tidak akan masuk dalam akal, dalam benak fikiran mereka, maka mereka hiduplah seperti binatang. Ayat ni, tuan-tuan, agaknya bermaksud menyatakan bahawa alam yang hebat dengan segala penciptaan ini tidak diciptakan Allah SWT kecuali dengan kebenaran dan tujuan yang tertentu untuk menegakkan kebenaran juga, agar keadilan yang hakiki ini dapat ditegakkan. Jadi alam ni juga mempunyai batas waktu yang tertentu. Kerana ada tujuan yang belum tercapai dalam kehidupan dunia, maka sudah tentu ada alam lain yang akan menentukan balasan, iaitu dipanggil sebagai alam akhirat. Sehingga dengan demikian, datangnya kiamat yang merupakan hari pembalasan dan menegakkan keadilan balik semula, itu merupakan satu kewajipan dari sudut logik akal. Takkanlah orang buat jahat dia boleh selamat, boleh terlepas begitu saja, tuan-tuan. Takkanlah orang buat baik tak dapat balasan apa-apa. Logik akal takkan menerima hakikat ni, tuan-tuan. Semuanya akan mengatakan tentulah ada balasan. Ini hati sanubari nurani kita pasti akan memperjuangkannya. Jadi ajali musamma dalam batas waktu yang telah ditentukan merupakan satu bahagian daripada kandungan kata bilhaq yang disebut sebelumnya.
ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Nampak, wa ajalin musamma ni adalah sebahagian daripada bil haqq. Jadi kefanaan dunia ni tuan-tuan disebut oleh Allah SWT secara tak langsung agar manusia faham bahawa mereka pasti akan dibangkitkan untuk menerima balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Ayat berikutnya kalau kita perhatikan tuan-tuan, nanti kita akan lihat lebih lanjut kaitannya dengan ayat-ayat awal pada surah Al-Kahf ini dan perkara-perkara yang berkaitan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pengukuhan kepada akidah itu diterangkan jelas pada ayat-ayat yang akan datang, akan kita huraikan pada kuliah tafsir berikut sehingga kita menyambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.